Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, merangkap pengurusi majlis kita pada malam ini, pengurusi ahli kuasa, semua imam-imam masjid jami', muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, di mana tajuk yang kita pilih iaitulah ulasan kepada sebuah buku ataupun nota yang saya tulis ini. Tajuk dia Dunia Bukan Syurga. Kita ini lebih kepada motivasi, dia panggil motivasi keimanan, insya-Allah, yang boleh memberi manfaat kepada kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menguatkan ibadat kita. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini sudah 20 Syaban 1442, bermakna kita dengan Ramadan tak sampai pun 10 hari lagi dah, insya-Allah. Sebagaimana yang didoakan oleh imam dan semua orang, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat wal afiat, dalam keadaan kita selamat sejahtera, dapat beribadat sebanyak mungkin dan sebaik mungkin untuk melaksana mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih dalam buku ini besar, saya ambil satu tajuk ya, satu masjid satu tajuk. Tajuk kita iaitulah kempen solat subuh berjamaah di masjid. Insya-Allah, mudah-mudahan kita berjaya mendidik kita sendiri, mendidik keluarga kita untuk istiqamah melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid. Di mana dalam buku yang saya pegang ini, Dunia Bukan Syurga ini, kita ada 8 keajaiban solat subuh berjamaah, diikuti dengan 4 bahaya tak salat, dan insya-Allah 5 tip untuk menggerak, membangunkan kita daripada tempat tidur melakukan solat subuh. Kita kata insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah Taala telah berfirman, tuan-tuan tanda, dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra, bagi jemaah yang dah ada buku ni, muka surat 192. Dalam surah Al-Isra ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu salat ketika gelincir matahari. Dalam Quran, salat harian kita ni dimula dengan salat zuhur. Dan disebut zuhur, para ulama mengatakan sebab itulah zuhur dengan asar dia kembar, maknanya boleh jamak dua tu. Ila ghasaqil laili, sehingga waktu gelap malam, itu waktu maghrib dengan isya. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah solat subuh. Solat subuh tu dinamakan Qur'anal fajri. Kenapa disebut Quran? Kerana pada waktu subuh ni kita baca, kita panjang sikit, baca panjang. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda,
Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita nak malaikat saksi kita, malaikat yang jaga kita ni dia tukar shift 2 kali satu hari. Subuh, shift malam naik, kemudian yang siang jaga. Asar, yang malam turun, yang siang pergi. Dia 2 shift malaikat. Maka dalam ayat ini Tuhan kata solat subuh itu disaksi, masyhuda artinya disaksikan oleh para malaikat. Begitu besar keistimewaan yang kita perolehi dan begitu juga besarnya nikmat apabila kita dapat melaksanakan ibadat solat subuh secara berjamaah di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita yang telah istiqamah salat subuh berjamaah di masjid, kita kata alhamdulillah. Biasalah kita buat bandingan simple. Bila kita pergi di mana-mana kedai makan, restoran, kita rasa sedap makan. Agak-agaknya kita saja makan ke kita akan bawa keluarga pergi sekali? Bawa? Sebab apa kita bawa? Sebab kita tahu kelebihan dia. Kita tahu kelazatan dia. Jadi hari ini apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah belajar kelebihan solat subuh, takkanlah kita nak biar anak kita tidur, kita je pergi. Budak-budak zaman law ni. Jangan menyalahkan zaman. Kita kena salah kita. Kenapa kita tidak kempen besar-besaran supaya solat subuh di masjid berjamaah bersama keluarga? Ini di antara. Lepas itulah bila ada masjid ramai, masjid orang ramai solat subuh, habis pakat sewa bah pergi solat subuh situ. Kita kata masjid tu dah ramai, masjid kita ni kita kena sewa kereta, sewa bah biar penuh macam dia juga. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena kata boleh lah. Ya, tengok tu ayam semangat lah tu. Kita kempen jemaah kita ni biar penuh masjid kita dengan solat subuh. Jangan subuh saja ya, solat lain kena pergi juga. Takut jadi macam bulan Ramadan. Solat tarawih tak payah kempen penuh. Solat 5 waktu tak apa nak jadi. Kita kata tak. Solat 5 waktu lah patut dijaga kerana dia solat fardu. Solat tarawih, solat sunat. Mana besar solat fardu dengan sunat. Kadang-kadang kita terlupa. Macam yang fardu tu kecil, yang sunat tu jadi besar. Lah. Ana jumpa lepas hari raya, ada jemaah mari tanya. Dia kata, Ustaz, banggalah dia je. Sambil-sambil dia tanya tu, dia berbangga yang dia ni dapat solat tarawih 30 malam tanpa miss. Allah, kita kata alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tapi bila kita tanya balik dia, saudara, solat tarawih tak miss. Solat lain, subuh, zuhur, asar, maghrib macam mana? Dia sengih suka. Dia kata hak ni tak lekat. Kita kata pelik. Jaga hak ranting, tak jaga ibu. Sedangkan dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, yang paling baik, yang paling afdal untuk kita taqarrub ila Allah, salat, iaitulah ibadat yang difardukan, ibadat yang wajib. Itu yang utama sepatutnya kita besarkan. Dia kata kalau gitu tak payah besar. Lah, besar yang ibu, anak pun dibesarkan. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Ketika waktu subuh itu, tak kala muazzin memanggil kita datang ke masjid dengan menyebut nama Allah. Bila dia panggil kita dengan nama siapa? Nama Allah. Allahu Akbar. Berapa kali ulang? Kemudian diikuti dengan nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Para malaikat turun ke bumi dan menyaksikan orang-orang yang soleh mengucapkan tasbih, baca Quran, berzikir. Kita kata Masya Allah, di saat begitu besar, tiba-tiba kita nampak tak besar. Ini satu kepincangan yang perlu diatasi dan perlu ditangani. Namun hari ini begitu ramai umat Islam yang lalai dalam mengerjakan ibadat solat subuh, mereka lebih gemar memilih untuk berada dalam selimut berbanding dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi kewajipan kepada kita. Tadi saya sebut analogi
Kalau kita jumpa makanan sedap kita bawa keluarga, kenapa bila kita tahu kelebihan solat subuh ini, kenapa kita tak mau kempen untuk bersama dengan keluarga kita ke masjid? Ada setengah masjid dia menyediakan duit. Masjid ni ada ke Ustaz? Tak lagi. Bagi duit ke budak sekolah? Tak bagi lagi. Ada setengah masjid kita kata kita bimbang juga, takut budak pergi masjid kerana duit. Tapi kalau dididik, diasuh, insya-Allah tidak jadi masalah. Baiklah. Ibadat solat subuh adalah suatu ibadat solat yang paling sukar untuk dikerjakan sebab waktu itu waktu orang sedang nyenyak tidur. Orang kerana itu azan subuh ada tambahan berbeza dengan azan lain. Apa dia yang ditambah? Dia panggil taswib. As-salatu khairum minan naum. Azan lain ada tak? Tak ada. Kenapa di situ ditambah? Sebab waktu itu waktu orang sedang tidur. Maknanya kita nak kempen, saudara, solat lebih baik daripada tidur. Kita duduk atas dunia 60 tahun, kita tidur saja 20 tahun. Bangunlah cukup. Lepas pada ni kita akan tidur lama di mana? Dalam kubur. Kalau tidur beralaskan raudhatun min riyadil jannah, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak ada bekalan, tidak ada hamparan permaidani atas dunia ni, nanti kita tidur dalam kubur, tidur dalam keadaan yang tidak ada hamparan. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada terjadinya peristiwa yang tersebut. Baik para jemaah sekalian, maknanya satu perbezaan yang ketara, Allah sendiri sebut kana masyhuda, malaikat datang. Kemudian dalam azan Bilal panggil kita dengan as-salatu khairum minan naum. Baiklah para jemaah sekalian, maka keutamaan solat subuh itu ada banyak perkara. Dalam kitab ini, dalam buku ini saya tulis ada 8 kelebihan. Agaknya para jemaah boleh tulis. Di akhir nanti kita tanya, siapa dia boleh jawab, alhamdulillah. Siapa yang tak boleh jawab, dia boleh dengar balik dalam rakaman. Masjid kita ni ada live, ada rakaman yang kita boleh dengar ataupun tengok dalam rakaman dalam dakwah unlimited dan sebagainya. Baiklah para jemaah sekalian, yang pertama, tanda kelebihan solat subuh yang pertama, iaitu ditulis baginya pahala qiyamul lail. Siapa dia nak pahala qiyamul lail, berdiri malam sepenuhnya, nak kata nak kita? Nak. Kata Nabi sallallahu dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam At-Tirmizi, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin. Siapa dia solat isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri setengah malam, bagi setengah. Wa man shallal isya wal fajr fi jamaah kana lahu qiyamu lailatin. Siapa dia solat subuh dengan solat isya, seolah-olah dia telah berdiri satu malam. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, larak ke? Rasa kuat ke nak berdiri satu malam? Isya sampai subuh tak kuat kan? Solat tarawih nak habis 20 pun lari. Kita sini berapa rakaat tarawih? 20. Ada lari ke tak ada lari tengah jalan? Terus cakap ada, awak malu kawan. Maknanya, apa lagi kalau nak solat daripada isya sampai subuh, lagi lari. Yang 20 rakaat 1 jam lebih sikit pun lari. Bukan sinilah, semua tempat lah bahagian lari ni. Maka bonus kita dapat, siapa solat subuh berjamaah dikembar dengan solat isyak berjamaah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Nak tak nak? Nak? Jangan lari. Isyak, subuh mesti di masjid. Baik. Ada satu lagi. Solat boleh pahala qiyamul lail.
Nak ke tak nak? Kalau nak cerita. Nak? Tengok dalam kertas yang saya bagi tu. Mana kertas kita tu? Dalam kertas tajuk dia solat bersama imam sampai sudah. Jumpa tajuk dia. Solat tarawih bersama imam sampai sudah. Ini dalam kertas kita ni. Kalau yang belum dapat lagi saya ambil. Di tengah-tengah tu, di bawah nombor 3 Qiyamul Lail. Sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam berdiri satu malam. Ada kisah dia. Kisah dia diriwayat oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia kata pernah Nabi solat qiyam Ramadan bersama sahabat dia sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Bila sampai setengah malam, ada sahabat yang tak puas hati. Tempat kita ni kalau sampai setengah malam, tak puas hati juga. Dia akan komplain imam, komplain JK masjid, apa punya ni. Mentanglah imam hafal Quran sampai setengah malam. Tuan-tuan tengok dalam kertas ni, berbeza dengan komplain sahabat. Sahabat pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah Rasulullah terus sempurnakan saki baki malam kami ini dengan solat, ni baru setengah malam. Kalau terus lagi sampai ke sahur rasanya lebih baik. Ada orang nak komplain lagi di masjid kita? Kalau ada macam ni, saya katakan imam dulu lagi lari. Setengah malam nak solat lagi, kan? Dia bukan komplain nak panjang, dia komplain nak pendek ada, kan? Nabi SAW yang bersifat rahmatan lil alamin, dia tak layan sahabat-sahabat yang semangat, sebab Nabi tahu akan datang nanti susah sahabat-sahabat umat Islam yang lemah-lemah di akhir. Maka Nabi beri pada kita satu kata-kata motivasi, rahmatan lil alamin, telah memberi motivasi kepada kita yang mampu kita buat. Tengok. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa berdiri bersama imam sampai sudah. Mana kalau imam tu 20, siapa witir 23, dia pun 23. Sampai sudah. Ditulis baginya pahala qiyamul lailatin, pahala berdiri malam, walaupun lepas tarawih kita balik tidur di rumah kita kerana nak kerja besok, tapi pahala bonus dapat pahala qiyamul lail. Jelas ke dalam hadis ni? Jelas. Agak-agak tahu ni nak lari lagi tengah jalan. Jawab dia dah kata. Lari lagi? Tak dah, insya-Allah kata. Insya-Allah kita tak akan lari dah. Rugi. Kita lari tengah jalan berbeza dengan orang tak lari apa-apa minit. Biasa orang lari ni dekat berapa? 10. 8 lari. Kita kata hak lari pukul 8 tu dalam pukul 9. Kita hak sudah 20 pukul 9.40. Beza 40 minit, tapi orang yang tak lari diberi pahala qiyamul lail sampai subuh. Besar ke tidak? Kenapa tak besar? Insya-Allah tuan-tuan, ambil risalah ni dibaca kepada keluarga kita. Mudah-mudahan tahun ni kalau ada yang lari pun yang tak dengar ceramah. Hak dengar ni jangan lari. Kalau lari juga tuan-tuan akan menyesal di akhirat esok. Hari ni tak sesal tapi kita menyesal di akhirat. Aku dah belajar ada hadis dulu, tak pakai juga. Rugi. Baik. Kita pergi ke tajuk kita dulu. Itu dia panggil yang pertama, kita boleh pahala qiyamul lail dengan kembar solat subuh dengan solat isyak berjamaah. Kita pergi kepada yang kedua. Cari tuan-tuan nombor 2. Saya lompat yang baca ni panjang kalau tidak. Yang kedua, siapa solat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah. Orang yang dia akan mendapat perlindungan, penjagaan dan jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau Tuhan jamin nak jaga kita, nak selamatkan kita, ada orang lain boleh kacau? Jawabnya tak ada lagi orang boleh kacau.
bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadat solat subuh, sesungguhnya mereka akan berada dalam perlindungan dan penjagaan serta peliharaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah." Tengok terjemahan dia kata, sesiapa yang solat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah. Allahu Akbar. Kita ni kalau Tuhan jamin nak jaga, yakin tak yakin kita? Sangat yakin. Oleh itu, janganlah sampai Allah menuntut sesuatu kepada kamu dari jaminannya. Allah jamin, tiba-tiba kita tak salat subuh, maka Allah akan tuntut, aku jamin nak bagi, mu tak hirau, berat dosa. Kerana siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan melungkupkannya ke atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Maknanya siapa yang cuai daripada solat subuh ini, orang ini akan dicampak dalam neraka Jahannam kalau dia tidak bertobat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahawa mereka yang menunaikan solat subuh sesungguhnya berada di bawah perlindungan Allah, tetapi penegasan tersebut disertai ancaman bahawa jika solat subuh ditinggalkan, maka Allah meminta kembali perlindungan jaminan yang diberikan, maka Allah akan melemparkan dalam neraka. Oleh kerana mu tak mahu jaminan aku, hantar balik, campak dalam neraka, wal-iyazubillah. Pasal itulah kita ni kadang-kadang orang bagi perlindungan kepada kita, kita tak nak, maka kita akan bertanggungjawab. Orang yang meninggalkan solat subuh ibarat orang yang mengingkari janji dan seolah-olah mempersendakan tawaran yang baik. Semoga kita dan keluarga kita tidak termasuk ke dalam golongan mereka yang mempersendakan tawaran Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Itu dua. Mana yang kedua, kita duduk di bawah perlindungan jaminan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada yang ketiga, mendapat cahaya pada hari kiamat. Salah satu perkara yang membuatkan manusia rugi adalah kerana pada waktu tersebut, waktu kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan suatu keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang mahu pergi ke masjid saat malam gelap untuk melaksanakan solat Isya dan subuh berjamaah. Mereka akan diberi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di saat orang lain gelap, kita boleh cahaya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Artinya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang suka pergi berjalan di malam gelap ke masjid-masjid. Boleh jadi ada setengah jemaah tanya, sekarang ni tak gelap dah Ustaz? Dulu gelap, sekarang ni mana ada gelap kan? Cerah lampu. Kita jangan kira lampu jalan cerah, kita kira waktu tu waktu gelap. Waktu itu waktu gelap malam. Jadi jangan duk kira cerah dah sekarang ni. Kalau kira macam tu, banyaklah benda-benda yang kita tak boleh pakai dalam hadis yang menyebut suasana. Siapa dia berjalan pada gelap malam ke masjid-masjid, bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Nak kata nak kita cahaya yang sempurna? Nak? Sudah tentu kita akan nak kan. Mana ada orang tak nak kecuali orang yang tak erti. Orang yang tak tahu nilai, maka dia tidak akan nak. Kita kata kita nak. Sebab cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak, inilah keuntungan yang jauh lebih besar daripada gaji yang kita dapat dengan bekerja di malam hari. Tak apalah, rezeki kita duduk situ, kita pergi kerja. Tapi subuh jangan tinggal. Isya juga jangan ditinggalkan solat berjamaah selagi kita mampu. 3. Kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, tengok muka surat 201.
dijamin masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Siapa dia jamin? Nabi SAW bagi jaminan. Percayalah, orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah akan dimuliakan, dikurniakan syurga oleh Allah. Manakala orang yang mengabaikan apa yang dimuliakan oleh Allah akan terhina, terjunam ke dalam neraka, na'udzubillah. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang mengerjakan solat bardaini, solat subuh dan solat asar, mana solat waktu dah sejuk suasana. Zuhur tengah panas, asar tu dah reda sikit, dan solat subuh, maka dia akan masuk syurga. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa ingat bahawa kenikmatan syurga itu tiada bandingannya. Jika dibandingkan dengan selesa dan hangatnya selimut yang membuat kita lupa menjalankan ibadat pagi yang wajib ini. Dia kata bukan soal selimut. Kita pun bukan kata sekadar selimut. Ada orang tak selimut pun tapi tak bangun juga. Maksud dianya seolah-olah orang tidur tu dalam selimut. Siapa dia nak syurga, mari solat. Jangan pula salah faham. Dia kata 2 waktu ke solat ni? Jangan. Solat semualah 5 waktu, tapi 2 waktu ni disebut khas. Asar masyhur, subuh masyhur, solat asar disebut dengan nama salatul wusta. Sebab apa disebut 2 ni? Kerana malaikat tu kasyif malam dengan siang di waktu asar, waktu subuh. Bila malaikat naik ke langit, membentangkan laporan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan tanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kamu tinggal hamba aku di bumi? Malaikat kata apa? Kami datang mereka solat, kami tinggal mereka sedang solat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita jaga 2. Yang kelima, laporan kita diangkat pada waktu subuh hingga waktu asar. Itu dipanggil waktu laporan diangkat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu, dan mereka berkumpul pada waktu fajar, subuh dan waktu asar. Tadi hadis yang saya baca tadi, kemudian dia naik, dia tanya, Allah tanya dia, "Bagaimana mu tinggal hamba-hamba aku?" Mereka jawab, "Kami datang dia solat, kami naik dia solat." Bahagia tak bahagia kita? Hadis dalam Bukhari. Kita beginilah, tuan-tuan yang kerja pejabat ni, kita pergi awal ke pejabat. Kita masuk pejabat, bos belum datang. Dia mari, kita dah ada. Berasa lega tak lega? Oh, bos baru sampai. Waktu dia balik, kita masih lagi bekerja. Assalamualaikum. Hari ni yang tanya tentang kita Allah Rabbul Alamin. Yang memberi laporan kita kepada Allah, malaikat Al-Kiram, malaikat yang mulia. Jadi para jemaah sekalian, jadilah kita manusia yang mulia. Manusia yang sentiasa laporannya diangkat dalam keadaan dia solat. Laporannya dilaporkan dalam keadaan dia sedang solat. Allahu Akbar. Cerita ni sama dengan bulan Syaban ni. Bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah suka puasa sunat pada bulan Syaban? Nabi kata, waktu itu waktu diangkat laporan amalan setahun kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka waktu laporan diangkat aku sedang puasa. Kalau kita boleh puasa pula, lagi cantik. Kalau kita tak boleh puasa pun, biar kita berada di masjid waktu subuh, waktu asar, waktu isya, semua waktulah jawabnya. Baik. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. 2 rakaat solat sunat subuh.
Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maksudnya 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. 2 rakaat lebih baik. Baik, kata di para ulama, itu solat apa? Solat sunat. Yang solat asli dia, solat subuh, tentulah lebih besar lagi pahalanya daripada solat sunat. Jadi para jemaah sekalian, demikianlah pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang menjalankan ibadat solat sunat subuh, iaitu baru 2 rakaat solat sunat, kemudian diikuti dengan solat fajar, tentulah lebih besar lagi. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita kena jagalah solat sunat tu. Di antara solat sunat yang tidak boleh kita tinggalkan, iaitulah solat sunat fajar. Sebab Nabi SAW mungkin solat sunat lain ditinggalkan waktu musafir, tapi dia tidak tinggal waktu solat fajar. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita bimbang ini, kita fajar, musafir pun tak tinggal, tak musafir pun tinggal juga, kita kata rugi besar kita. Jadi kita jangan selalu banyak menjadi manusia yang rugi, manusia yang akan kecewa di akhirat nanti. Para jemaah sekalian, itu yang ke berapa? 6. Yang ke-7, orang yang solat subuh ini di antara orang yang dicalonkan untuk dapat melihat Allah pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Kita mengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang mukmin boleh tengok Allah pada hari kiamat. Berbeza dengan mazhab Mu'tazilah. Kita belajar dalam kitab kan, kitab akidah ni. Satu mazhab nama dia Mu'tazilah. Bagi dia tak boleh tengok Tuhan sampai bila-bila. Sebab Allah nafi daripada Nabi Musa, annaka lan tarani, mu takkan boleh tengok. Allah nafi pada Nabi Musa itu di dunia. Di akhirat esok, dalam ayat lain Tuhan kata, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka orang yang bercahaya pada hari kiamat, mereka akan dapat melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu malam Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatih. Para sahabat semua, kamu akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla sebagaimana kamu boleh tengok bulan purnama di langit. Kata ulama kita, yang tengok tu Allah tak sama, bukan makhluk, tapi kita boleh tengok. Nabi nak banding bahawa mu boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita berusaha jadilah orang yang beriman, insya-Allah di akhirat esok sampai masa. Maka kata Nabi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Maksud dia, jika kamu mampu mengalahkan rasa malas untuk menunaikan solat sebelum matahari terbit, solat subuh, dan solat sebelum matahari tenggelam, solat asar, maka lakukanlah. Sebab apa? Kata hadis ini dalam Bukhari Muslim, sebab itu di antara orang yang dianugerahkan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi yang terakhir dalam kelebihan ini. Banyak lagi, saya ambil 8 je sini. Dia ada 12 semua. Yang ke-8, dia itulah keberkatan dalam hidup kita ni pada waktu pagi. Pada waktu pagi, kita ambillah keberkatan, bekalan dunia dan akhirat pada waktu pagi. Ini kerana solat fajar di waktu pagi adalah waktu yang berkat, iaitu waktu yang penuh dengan kebaikan. Waktu pagi telah didoakan khusus oleh Nabi SAW sebagai waktu yang berkat. Dalam doa Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ni pada waktu pagi. Jadi waktu pagi waktu berkat. Kita pula tidur, kita kata sangat rugi, kita kehilangan banyak perkara. Jika baik, alhamdulillah, itu 8 kelebihan solat subuh. Rasa boleh kuat ke tak kuat nak bangun ni?
insya-Allah. Baik, kita pergi kepada tajuk bahaya bila tidak pergi ke masjid. Beberapa perkara yang berbahaya bila kita dengar azan masuk waktu solat, kita tidak pergi ke masjid. Yang pertama, tanda tuan-tuan, yang pertama, begitu banyak kelebihan dan kenikmatan yang boleh kita perolehi setiap kali kita solat subuh berjamaah. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang munafik kerana meninggalkan ibadat ini? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi sebut dalam hadis, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Solat yang berat untuk dihadiri oleh puak munafik, solat isya dengan solat subuh. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kita bagi hadiah. Siapa nak jawab? Kenapa orang munafik dia tak suka solat subuh dengan solat isya? Ada nak jawab? Silakan. Rugi dalam hal lepas hadiah. Ya? Masya Allah. Sebab waktu zaman Nabi itu tak ada lampu macam ni. Kalau dia pergi solat isya, orang tak nampak dia ada ke tidak. Subuh sama juga tak nampak. Jadi dia pergi bukan nak solat, yura'unan nas, nak tunjuk muka kepada orang. Maka ketika itu dia tak akan pergi. Kalau dia pergi juga dalam keadaan malas. Asqal, Nabi kata sangat berat hati dia melangkah ke masjid, berat. Nabi kata walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau dia tahu kelebihan ini, walaupun merangkak, mereka akan pergi solat subuh dengan solat isya. Kita tahu tak sampai merangkak lagi. Tak. Berjalan pun boleh, tapi tak sampai juga. Kenapa? Itu yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Kita tak kata orang tak pergi masjid itu munafik. Cuma di zaman Nabi menjadi satu simbol. Geng-geng munafik, mereka tak pergi masjid pada waktu gelap. Tapi kalau kita hari ini nak buat parameter munafik tak munafik dengan tak pergi masjid, kita kata sangat sukar lah. Ramai orang tak pergi. Bila mari PKP ni pula, ada pula satu lagi syubhat yang ditimbulkan oleh sebahagian pendakwah. Jangan pergi masjid, solat di masjid jangan pergi. Kenapa? Sah tak sama, tak rapat. Ada orang bagi tahu pada saya, dia selagi sah tak rapat, dia tak akan pergi masjid. Kita kata habis masjid kau nak tinggal dengan siapa? Jangan coba buat fatwa pandai sendiri. Semua ahli fatwa di Malaysia menerima keadaan darurat ini. Masjid Haram Mekah, Madinah, terima. Tiba-tiba kita duduk kat kampung ni buat fatwa sendiri. Kita kata jangan. Lumpuh masjid kita kalau tak pergi. Yang kita boleh pergi, sah depan boleh. Betul sah boleh. Solat berjamaah boleh. Nak rapat sah, SOP. Itu je. Jadi satu perkara yang kita tinggal, banyak lagi perkara yang kita dapat. Jangan cuba-cuba menimbulkan masalah kepada masyarakat. Ini bahaya. Baik. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat fardu adalah amalan buruk dan sangat keji. Kerana apa? Mereka ini orang tak pergi solat teruslah. Kalau tak pergi solat berjamaah tu ada lagi perbincangan para ulama. Tapi yang tak solat langsung, kita kata ini sangat dahsyat. Sebab Nabi sallallahu alaihi sebut al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, tanda sempadan di antara kita dengan bukan orang Islam, solat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa tinggal tak solat, orang itu bukan Islam. Habis kafir. Dalam hadis sebut kafir. Cuma ulama kita berbahas, dia kata kalau tak solat, dia engkar kewajipan solat, itu kafir terus. Kalau dia tak engkar, dia fasik.
Dalam fiqh mazhab Syafi'i kata fasik mana belum kafir, tapi fasik ni dekat dalam dengan abang dia tu. Cuma bezanya undang-undang ini kalaulah negara Islam wujud, dua-dua kena tangkap, dua-dua kena penjara, dan mereka kalau tak mau bertaubat dibunuh. Beza cara mati sama, tapi kesan mati tak sama. Yang engkar mati kafir dibawa ke jerat, yang tak engkar mati fasik boleh lagi ditanam di kubur orang Islam. Wallahu alam, itu di antara bahaya. Yang ketiga, balasan orang yang tidak solat dipecahkan kepalanya, sebagaimana dalam hadis yang Nabi kita tengok dalam mimpi dia tu. Orang ni dipecahkan kepala dengan sebab apa? Sebab tak bangun solat. Banyaklah. Kalau masuk dalam neraka tu, masuk dalam neraka pun sudah cukup untuk kita rasa takut. Bagaimana Tuhan nak azab, kita kata neraka sendiri tu azab dah. Yang keempat, orang yang tidak bangun untuk mengerjakan solat dan lebih suka untuk meneruskan tidurnya, orang itu telah dikencing oleh syaitan di telinga. Kita nak tahu kita ni kena kencing tak kencing, tak bangun solat itu kena kencing. Pernah seorang sahabat nama dia Ibnu Mas'ud, dia sebut kepada Nabi SAW, ada orang tu tak solat sampai subuh tak bangun-bangun. Faqala, kata Nabi SAW, zaka rajulun bala syaitanu fi uzunihi, orang tu telah dikencing oleh syaitan dalam telinga dia. Hadis ini dalam Bukhari. Menurut Imam Al-Qurtubi, kencing syaitan adalah kencing yang hakiki, bukannya simbolik. Imam Qurtubi kata kencing sungguh. Cuma kita kena cek tengok, orang tak solat tu basah ke tak basah telinga dia. Macam mana lah. Tak basah, sebab kencing syaitan tak sama dengan kencing kita. Syaitan ni dia ikut kita balik rumah. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, dia berhenti. Oh, tak boleh masuk dah lah. Hati-hati tuan-tuan, kalau kita tengah bercakap telefon, nak masuk rumah, berhenti dulu sekejap. Bismillah, baru masuk. Tak baca bismillah, dia ikut masuk sekali. Kemudian dia akan pergi tempat makan. Kalau kita makan tak baca bismillah, dia makan sekali. Hak berat laginya, waktu duduk dengan isteri, tak baca bismillah, sekali dengan isteri, dia tumpah sekali. Na'udzubillah. Itu adalah hadis yang panjang, yang sahih, mencerita demikian. Jadi kata Qurtubi, sebab itu ada kalanya kita boleh mengenali mereka yang tidak solat subuh kerana wajahnya yang suram akibat dari kencing syaitan. Ini berbeza dengan mereka yang bangun solat subuh di awal pagi. Wallahu alam. Itu ulasan daripada Imam Al-Qurtubi. Baik para jemaah, banyak lagi lah kalau kita nak baca tentang bahaya tak solat, tapi saya nak pergi kepada ada beberapa tip, kita kata insya-Allah. Tip ini boleh menguatkan kita, membangkit semangat kita untuk solat subuh berjamaah. Tuan-tuan ambil perhatian. Suasana yang membimbangkan berlaku pada kebanyakan umat Islam pada hari ini adalah gejala meninggalkan solat subuh berjamaah di masjid. Dia solat di rumah dia. Bukan musim PKP. Musim PKP ada mazhab lain. Musim biasa-biasa. Ingat tak kita tuan-tuan, waktu PKP tak lagi masjid, ramai orang duduk menangis di Facebook. Kita duduk ingatkan waktu buka masjid, pacak kemah kita luar masjid. Rupa-rupanya imam paling tengok belakang, Masya Allah, muka ni juga yang ada. Subhanallah. Sampai hari ni pun masih PKP lagi. Ada yang selesa sudah jadi imam interim di rumah dia, tak nak letak jawatan. Kita kata ini di antara benda yang berbahaya. Baik para jemaah sekalian, yang pertama, tip yang pertama kita nak bangun solat subuh ni macam mana? Iaitulah kita jadikan diri kita ni orang yang bertakwa, orang yang dengar seruan Allah Azza wa Jalla. Bila tak panggil kita saja-saja, dia panggil dengan nama Allah, dia panggil dengan nama Nabi, dia kempen kita hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum. Kalau kita tak jadi orang baik, kita tak akan hirau panggilan orang. Betul tak? Kita ni melepas puasa nanti tak sempat nak puasa 6. Sebab apa? Sebab kawan-kawan panggil rumah terbuka, takut kecil hati, seru hati kawan, tak pergi rumah dia. Masya Allah, kita tak bimbang bila kecil hati panggil kita tak datang. Enggak.
Bila tak kampung saya beres je, lepas subuh saya ambil dia dengan motor pergi makan roti canai. Bila tu kan panggil je, dia panggil dengan nama Allah. Dia panggil dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan biasa-biasa. Maka kalau orang yang dhamirnya hidup, dia tak boleh dengar nama Allah kecuali dia akan bangkit. Sebab itu kita dipanggil dengan hayya 'alas salah. Bila hayya 'alas salah kita jawab la haula wala quwwata. Kenapa? Kita merendah diri kepada Allah. Ya Allah, aku tak mampu nak pergi menyahut seruan ini kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Sebab itulah saya kata tuan-tuan yang puan-puan yang hadir solat berjamaah, syukur pada Allah, bermakna kita telah diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan rasa biasa-biasa kita. Aku ditolong, dibantu oleh Allah, sebab itulah kita sampai. Tapi jangan kita pula, pagi tadi saya bincang tentang bab ujub, jangan pula kita bangga diri, aku ya orang soleh dalam kampung ni. Jiran-jiran tu habis kena kencing ke syaitan belakang. Jangan. Tulis Facebook pula hancing hari ni. Nah, jiran tetangga kena kencing ke syaitan. La, itu dia panggil ghurur. Manusia yang terpedaya rusak amalan dia. Nauzubillah. Jadi banyak perangkat syaitan ni. Jangan main-main. Yang kedua, tip yang kedua, kita kena memelihara adab tidur. Kunci kedua untuk bangun pada waktu subuh ialah memelihara amalan sunnah ketika tidur di waktu malam. Yang pertama, bila nak tidur kena ambil wudu. Nak tidur kita berwudu. Termasuk orang berjunub. Contohnya dia junub, dia nak mandi malas sejuk ataupun nak mandi subuh nanti, kita kena pergi ambil wuduk dulu sebelum tidur. Adapun wanita haid, tidak disunatkan ambil wuduk sebab memang dia tak solat pun. Dia tak bangun subuh pun tak apa. Waktu dia haid, Allah Ta'ala bagi cuti kepada dia. Itu yang kita tak boleh nak cabar. Hak wanita, hak asasi wanita jangan dicabar. Kemudian kita tidur di sebelah kanan ni. Tak pipi kita ni atas rusuk kanan macam kita letak mayat dalam kubur. Sambil-sambil kita nak tidur kita mikir, lagu ni lah aku jadi mayat esok. Agak-agak boleh tidur lain ke tak boleh tidur? Ni masalahnya pakai tok bata tu keroh lalu, tak ada nak mikir ke mati dengan hidup. Itulah yang menyebabkan kita tak ada keinsafan. Ni kita mikir, aku ni kalau mati malam ni. Maka pada waktu itu kita akan baca doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil doa tidur. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Nabi kata apabila kamu nak tidur, bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi, lan yazala alaika minallahi hafiz. Siapa dia baca ayat kursi, Allah jaga kita, syaitan tak kacau kita, insya-Allah. Tapi kena ingatlah, bila kita sedar jangan pula tambah jam loceng. Kalau tambah jam loceng, syaitan berkata, tak habis dah perjanjian awal tu. Hak ni, hak ekstra ni tidak masuk dalam kawalan. Lepas tu kita kena, ada setengah orang ni dia tak jam loceng jauh, tapi dia boleh bangun gitu untuk jam mari tidur pula. Itu yang ajaib. Boleh dia berjalan dalam gelap gelita. Orang jalan-jalan gelap pergi masjid, dia berjalan dalam gelap pergi tutup jam. Penat kita. Baik. Yang ketiga, memenuhkan dada dengan iman dan amal soleh. Apa dia memenuh dada? Maknanya para jemaah sekalian, kita kena letak dalam hati kita ni jam loceng yang paling mantap, iaitulah gerakkan hati. Oh, ni paling kuat. Kita letak dalam minda kita, aku nak pergi solat subuh esok. Aku nak jadi orang soleh. Aku nak masuk dalam kumpulan-kumpulan yang soleh, yang boleh tengok Allah di akhirat esok, yang dijaga, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itu insya-Allah, kata di para ulama, jam loceng yang paling kuat, jam loceng adalah hati kita, bukan jam loceng yang kita boleh tutup dengan jari. Hal ni tak kuat, tak mantap. Kata seorang ulama, tulis nama dia Ibnu Ijlan. Ibnu Ijlan rahimahullahu taala, dia kata, quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk di mana? Duduk dalam hati dia. Bukan duduk di kaki. Berapa ramai orang tua-tua merangkak bertongkak ke masjid, berapa ramai orang muda tak sampai. Manakala kekuatan duduk di fizikal, kita kata orang muda lah penuh masjid. Ni orang tua merangkak mari. Lah. Mengayak kata orang berjalan sampai ke masjid. Hak lain-lain tu boleh merayak penggatih basikal entah ke mana, akhir sekali masjid tak sampai. Tak salah naik basikal tuan-tuan. Contoh je tu. Ini bahaya sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat,
kita sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah, minta Allah permudahkan urusan kita untuk bangun. Yang kelima, carilah kawan yang baik-baik. Sekurang-kurangnya kita teringat kepada kawan. Aku tak pergi sembahyang subuh, kawan-kawan duk cari di masjid. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Biar kita rasa kita tak pergi satu kerugian yang besar apabila orang lain semua dapat pergi. Insya Allah pada waktu itu hati kita akan tergerak dan kita akan bangun untuk salat subuh berjamaah. Insya Allah. Boleh ke tak boleh? Mudah-mudahan kita selamat. Jadi insya Allah tamatlah sesi kita pada malam ini. Kita akan sambung lagi siri yang seterusnya subuh besok. Tak ingat di masjid mana. Tajuk dianya, jadikan solat kita yang terakhir. Mana ibarat kita solat ni solat terakhir, mana kita kena buat yang terbaik. Iaitulah lakukan dengan khusyuk dan sempurna. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.